Assalamualaikum. Selamat kembali bersama dengan kami di Malaysia hari ini. Kita bermula 9.30 pagi dan hari ini 25 Oktober 2023. Bertemankan kami berdua, saya Hanif Niswan. Dan saya Faria On. Seminggu saja lagi. Kita menuju ke November. Ya Allah, cepatnya. Pejam celik je kan? Pejam celik, selam celik. Macam mana menuju tadi tu? Menuju. Sudah sampai dah. Okey, apa kita harapkan hari ini, pastinya kita nak kongsikan banyak sekali informasi yang memberi manfaat yang berguna kepada kita seluruh rakyat Malaysia. Tapi sebelum tu kita nak bawakan juga kepada anda ini perkembangan berkaitan dengan keadaan cuaca semasa, sebab sekarang ini ada juga peringatan amaran daripada Jabatan Meteorologi Malaysia tentang keadaan cuaca suhu kita mungkin di penghujung tahun ini hujan yang akan turun berterusan, juga ada beberapa kawasan banjir kan yang sedang dihadapi pada ketika ini. Tapi pada pagi ini nampak cerah ya. Baik kan? Pagi nampak sangat baik ya. Boleh dikatakan semuanya cerah belaka sehingga jam 10.20 pagi nanti. Kita tak tahulah nanti petang ya, sebab selalunya kan sekarang ini kita rasa macam dah bermulanya tengkujuh tu waktu petang kan. Hujan lebat pula tu. Lebat dan gelapnya makin awal kan. Pukul 6 petang pun dah hujan. Tapi pada hari ini untuk maklumat lanjut yang dikeluarkan, tiada amaran ribut petir dan juga hujan berterusan setakat ini di Jabatan met.gov.my. Anda boleh dapatkan perkembangan terkini di sini. Dan kita nak beralih ke satu lagi perkembangan berikutnya. Atlet para negara pada ketika ini sedang bersaing di kejohanan ataupun Tamasya Para Asia 2023. Dan semalam kita raih 3 lagi pingat emas. 2 daripadanya adalah daripada Ziyad. Okey. Kita ada ni. Dua pingat emas dalam Tamasya Sukan Para Asia 2022 di Guangzhou, China. Sebentar tadi melalui sukan berbasikal. Betul. Lepas tu ini adalah cara ujian masa 10 meter. Lepas tu ada wanita dan lontar peluru lelaki. Jadi ini antara Ziyad lah ni. Ziyad lah harapan tunggak negara. Betul, yang mempertahankan pingat emas dia. Dan yang basikal tadi adalah Nur Suraya Muhammad Zamri dan juga Farina Syawati. Farina ni adalah pilot dia lah yang bersama-sama di belakang. Dan Datuk Latif Romli. Mempertahankan pingat emas. Dan pastinya kalau tengok kita bacakan rekod dia lah. Wow, percubaan keempat ni. Dia kata 7.18 meter. Wow. Dah turun menang dah. Turun menang dah. Sebab kalau yang perak berapa? Kalau perak 6.8 meter. Dia tinggalkan jauh lah. Dan terus meraih kepada kemenangan pingat emas. Jadi Malaysia dah ada 4 pingat emas setakat hari ini. Dan dijangkakan terus menambah kilauan pingat lah. Sebab sasaran kita juga adalah untuk mendapatkan seberapa banyak pingat yang boleh. Tahniah diucapkan kepada atlet negara kita. Moga-moga ada banyaklah lagi kilauan emas itu. InsyaAllah. Okey, sebenarnya kita nak kongsikan juga kalau semalam kita dah tengok bagaimana semangat rakyat Malaysia membara di atas di dalam solidariti perlagaan dengan Palestin. Ini antaranya kita boleh kongsikan bagaimana Perdana Menteri berkongsikan akui terima ugutan mula diserang kerana pertahankan Palestin. Betul, dalam pidato kemuncak semalam lah ya, Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi kata dua kepada negara yang cuba mengajar Malaysia, katanya, erti sebenar hak asasi manusia, kebebasan dan demokrasi, dan menegaskan Malaysia tidak akan sesekali gentar dengan ugutan-ugutan daripada pihak luar kerana kelantangan kita mempertahankan hak Palestin ini. Jadi semalam telah pun diberikan pendirian bahawa Malaysia akan memberikan ataupun membantu sedaya upaya sehingga Palestin ini merdeka. Baik, dalam Perhimpunan Malaysia untuk Palestin ini, bersama Palestin, solidariti ini turut diikuti dengan wartawan Malaysia hari ini, iaitu Afiq Samsudin. Katanya bagaimana pengalamannya sangat membara semangat yang mereka kongsikan bersama ribuan yang ada di Axiata Arena tu. Okey, jom kita saksikan perkongsian pengalaman dan bingkisan ini. Seharum nafas jihadmu, kukirim bunga tafakur. Bersama sepohon doa mengiringi pengorbananmu. Berjuang menuntut hak yang dinanti demi menikmati kedamaian yang dirindui. Itu adalah antara rangka puisi yang ditulis oleh Bayazid Mustafa yang berjudul Bunga Tafakur buat Palestin, dan mengangkat semangat yang sama. Ribuan rakyat Malaysia sudah pun berkumpul di perkarangan Stadium Axiata Arena Bukit Jalil bagi menghadiri Himpunan Malaysia bersama Palestin. Saya akan bawa anda untuk masuk ke dalam dan melihat sendiri semangat rakyat Malaysia dalam menzahirkan solidariti dan juga sokongan terhadap bumi Palestin.
himpunan pada hari ini bukan sahaja diisi oleh persembahan daripada artis-artis jemputan, tetapi juga ada pidato dan juga ucapan penuh semangat daripada pemimpin-pemimpin negara, termasuklah Perdana Menteri Malaysia iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga wakil daripada persatuan dan juga pihak NGO. Saya dikritik sekarang. Selagi saya diberi mandat oleh rakyat, saya tidak terima ugutan itu. Kita lawan tetap. Don't ever think of threatening us. Malaysia is a fiercely independent country. We decide what is right. We understand the meaning of freedom. We are with the Palestinian people that just struggle. Yesterday, today, and tomorrow, insyaAllah. Dan juga suka untuk saya nyatakan hari ini bukan sahaja berkisarkan mengenai umat Islam ataupun masyarakat Muslim, tetapi himpunan pada hari ini melibatkan seluruh rakyat Malaysia tanpa mengira bangsa, agama dan juga kepercayaan, kerana semuanya berdiri di bawah satu panji yang sama, iaitu sebagai seorang manusia. Sebenarnya memang saya bukan Islam. Warga Palestin tak ada kaitan dengan saya. Tetapi saya datang untuk warga Malaysia yang kat sini itu. Yang kat sini mereka sedang sedih. Saya datang bersuara, bersolidariti dengan bersama mereka kerana kami semua satu keluarga Malaysia. Saya akan terus menentang kezaliman yang sedang berlaku di Palestin untuk menunjukkan solidariti saya. The least we can do ialah memang sorak-sorak aja, tetapi ramai kita ini memberi impak. We are together with the rest of humanity. We are for Palestine. InsyaAllah, Palestine will be free and they will not go down tonight. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. From the river to the sea. Antara laungan masyarakat dan juga sokongan yang diberikan oleh seluruh rakyat Malaysia di Dewan Stadium Axiata Arena Bukit Jalil pada hari ini, kerana secara tidak langsung kita sebenarnya menggambarkan satu sokongan yang tidak berbelah bahagi kepada Palestin dan juga kita mengutuk sekeras-kerasnya kezaliman dan juga penjajahan Israel. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini mereka yang hadir, masyarakat yang hadir ke stadium pada hari ini semuanya digalakkan untuk memakai warna putih bagi melambangkan kesucian, kemurnian tanah suci Palestin itu sendiri. Namun kesucian itu telah pun dinoda dan dicemarkan oleh tangan kotor Israel. Maka dari itu tuan-tuan dan puan-puan, sememangnya Israel cuak kerana kita, bumi Malaysia ini memberikan sokongan yang tidak berbelah bahagi kepada Palestin. Takbir! Takbir! Sejujurnya secara peribadi, saya berasa bangga untuk berada di sini dan turut serta dalam himpunan Malaysia bersama Palestin, kerana walaupun kita tidak mampu menentang dengan tenaga secara fizikal, tetapi perhimpunan ini memberi makna bahawa kita, rakyat Malaysia, sentiasa berada bersama dengan Palestin. Birruh, biddam, naflika ya Aqsa. Dengan ruh, dengan darah, kami bela engkau, wahai Al-Aqsa. Aku Syamsuddin, Malaysia hari ini sentiasa bersama Palestin. Baik, itu dah suara hati yang tulus, suara hati yang ikhlas dan jujur. Bagaimana kita sebenarnya memendam rasa di dalam hati ini, tak tahu bagaimana untuk membantu saudara-saudara di Palestin sana. Tetapi inilah dia, mungkin dengan cara begini, bersolidariti ini memberi satu tekanan psikologi kepada rejim Zionis untuk melihat bahawa inilah dia gabungan kita sebagai manusia. Kan? Memberi sokongan penuh kepada Palestin. Betul, dan solidariti ni tuan-tuan dan puan-puannya ada macam-macam cara dia, ada macam-macam tujuannya. Jadi yang penting bila kita lakukan tu, kita lakukan sehabis yang baik, dan lebih penting juga untuk kita sama-sama menzahirkanlah rasa sokongan kita kepada Palestin yang sedang berjuang pada ketika ini. Dan kita nak kongsikan kepada anda juga, ini satu inspirasi lah dalam kita nak memberikan sokongan kepada yang berada di luar, yang di dalam ini juga pun perlu kita jaga dan kita naikkan juga semangatnya, kerana ini satu inspirasi yang sangat hebat daripada seorang asnaf dibantu
mengambil bantuan dan kemudian berjaya, alhamdulillah, jalannya sangat baik dan sekarang ini boleh membantu orang ramai pula. Betul. Kita bincangkan berkenaan bagaimana keluar dari kepompong kemiskinan sebagai asnaf ini. Jadi kita perkenalkan dulu tetamu kita hari ini. Kita ada Puan Haslinda Wahab. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih datang dari Terengganu bersama kami di MHI. Betul, awal pagi tadi sampai dan kisahnya sangat hebat. Merupakan seorang penerima ya sebelum ini bantuan asnaf dari Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu dan Jabatan Kebajikan Masyarakat, dan sekarang ini membuka pondok sedekah setelah berjaya menjadi seorang usahawan yang hebat. Kalau mungkin boleh dikongsikan untuk inspirasi ramai yang menonton pada pagi ini, permulaan ketika dahulu menerima sumbangan, macam mana boleh bangkit ini untuk jadi seorang yang hebat? Bermula semua ni selepas saya mengikuti Amanah Ikhtiar Malaysia dengan pinjaman pertama sebanyak 5,000. 2,000 saya beli sebuah kereta suara. Lepas tu saya buat modal 2,500 dan daripada situ saya tolak JKM, Medan pun saya tolak. Saya berjanji dengan diri saya saya akan lakukan benda ini sampai saya berjaya. Okay. Apa titik tolak yang sebenarnya membuatkan Puan Haslinda mempunyai satu semangat bahawa ingin berubah? Kehidupan sebelum itu, apa yang pernah dilalui? Anak-anak. Bila kata anak-anak nak sesuatu, nak makan sesuatu, sampaikan nak makan KFC, McD pun kita tak mampu nak beli kan. Jadi sampai satu tahap terasa macam aku perlu keluar dari semua ni. Aku sampai bila aku nak menerima? Sampai bila aku nak setiap bulan aku nak pergi BSN, nak tekan duit JKM kan 300 bulan. Dan sampai bila aku nak menunggu bantuan? Andai kata aku selalu yang menerima, sampai bila aku nak menerima? Dan sampai satu tahap aku tak boleh nak menghulur. Jadi saya terfikir saya berusaha untuk menjadi yang memberi. Dalam masa sama perjalanan, dalam masa bulan, tahun-tahun. Jadi saya nampak benda ni bila daripada sedekah ni yang banyak membuka jalan ruang untuk saya meningkatkan satu persatu perniagaan saya. Puan Haslinda mungkin boleh kongsikan antara titik terendah dalam kehidupan yang pernah dilalui sebelum ini? Pernah berasa genggam masak untuk makan bubur bersama dengan anak 3 orang. Dalam 3 hari tak ada duit, menunggu duit JKM masuk kan. Jalan kaki daripada Mengambil Ekor ke Wakaf Tengah tu lebih kurang dalam 2 kilometer atau 3 kilometer semata-mata untuk cucuk duit lah, nak beli beras apa semua kan. Memang betul-betul terkesan. Jadi apa yang saya buat hari ni pun untuk saya semacam orang lain pun pernah melalui macam saya kan. Jadi saya macam memang aku tak boleh macam ni. Memang tak boleh sebab terlalu perit. Hidup ni sebenarnya bila kita susah, kita akan berseorangan dengan anak-anak je. Jadi sampai satu tahap anak nak pergi sekolah tak ada duit. Nak ikut lawatan sekolah pun tak ada duit. Jadi dari situlah saya bertekad untuk keluar daripada kepompong kemiskinan ni. Maknanya ketika itu memang Puan Haslinda tidak bekerja, tidak ada sumber pendapatan tetap? Pendapatan tetap tak ada, tapi saya berniaga lah. Perniagaan apa masa tu? Saya buat nasi lemak. Nasi lemak bermodalkan RM25. Saya upah satu pakcik tu, jual dengan beska dia. Jadi makin lama saya kumpul duit. Saya cuba, dah telefon pun kita tak ada kan, nak Facebook, nak tengok dunia luar pun kita tak ada masa tu. Jadi terpaksa kita kumpul daripada duit tu untuk buat modal sikit-sikit untuk saya teruskan ke AIM. Jadi first saya masuk AIM pun saya jalan kaki daripada Wakaf Tengah ke Batu Enam sebab dia orang berpusat dekat Batu Enam. Dan semua kat situ pun tak tahu saya jalan kaki untuk dapatkan pinjaman tu. Saya kata kalau dia orang tahu saya jalan kaki, mungkin dia orang tak nak terima saya kan, betul tak? Jadi saya terpaksa saya kata kereta saya rosak.
kakak hantar, mak hantar. Tapi Alhamdulillah saya lulus pinjaman pertama sebanyak 5K dan hari pertama duit masuk saya terus beli kereta. Terus beli kereta, modal untuk jadi saya pun follow event apa semua kan. Alhamdulillah sangat-sangat. Okey, nak dijadikan cerita sekarang ni adalah waktu untuk kembali memberi dengan pondok sedekah ini. Macam mana perkembangan perniagaan itu sehinggalah menjadi usahawan berjaya? Sebab kabarnya sekarang ni venture dalam macam-macam bidang ni. Ada kilang semua. Ya. Bermulanya dengan sedekah ni, biasa saya buat sedekah Jumaat. Bila saya buat sedekah Jumaat, jadi list kontak saya saja yang dapat. Macam bila kita hantar beras ke satu-satu tempat sedekah, jadi apa yang orang yang kita kenal saja yang dapat. Jadi benda ni tak meluas ke orang lain. Jadi saya terfikir daripada keuntungan sambal saya, batch pertama saya buat sambal 30K habis, 30 kilo habis, yang kedua 80 kilo habis, dan batch ketiga 1 tan lada saya buat habis dalam masa 4 hari. 4 hari. Alhamdulillah. Jadi saya terfikir saya nak buat pondok sedekah. Yang saya buat pondok sedekah tu saya tak expect lah benda ni meluas kan. Jadi yang datang ambil pun yang sekeliling. Jadi first yang datang ambil pun peluk saya diberakan. Kak, saya tak makan nasi 3 hari dah. Jadi saya rasa benda ni sama. Saya pernah lalui benda ni. Jadi Alhamdulillah setiap hari saya letak beras kat situ, barang dapur. Alhamdulillah. Masalah keperluan mereka. Okey, maknanya pondok sedekah ni berada di mana? Di mana pondok sedekah ni? Di depan kedai saya, makan di ikan di Pengkalan Marah, Batu Rakit. Dan pada ketika ini penerimanya di sekitar kawasan tersebut? Tak. Luar pun datang. Ada yang dari Perak pun ada, dari Kedah, tapi kita dah dia minta bantuan, kita bagi duit je lah, transfer duit je lah. Okey. Bila kita mendengar kisah inspirasi ini, kita rasa bahawa Puan Haslinda antara yang terpilih, insan yang terpilih untuk memberi semula kerana pernah melalui titik hitam itu. Kita nak dengar kata-kata Puan Haslinda kepada penonton, mungkin masih lagi dibelenggu dengan keadaan yang pernah sama Puan Haslinda lalui. Untuk yang sedang berusaha untuk keluar daripada kepompong kesusahan, dengan ekonomi sekarang yang tak berapa stabil, dengan harga barang semua naik kan. Jadi kuat. Kita kena kuat kerana kita betul-betul berjaya bukan ketika berjaya, tapi kita dapat bangkit daripada kita susah tu yang betul-betul menjadi kejayaan kita sebenarnya. Dan untuk yang betul-betul ada yang di belakang saya pun ramai lagi yang susah semua kan. Jadi saya berharap sangat-sangat keluarlah sampai bila kita nak meminta kan, keluarlah. Jadi kita pula yang memberi, insya-Allah. Ya, insya-Allah. Kami doakan semoga yang baik-baik saja Puan ya. Terima kasih kerana sudi berkongsi. Ini satu inspirasi yang sangat hebat ni, sebab nak memberi ni bukan semua orang boleh lakukan kan. Memberi, betul. Kan, dan ianya memerlukan satu iltizam yang kuat. Terima kasih atas perkongsian ini. Semoga terus dimurahkan rezeki, insya-Allah. Ini Puan Haslinda Wahab dari Terengganu. Baik, kita akan berehat seketika kembalinya nanti. Ini kita akan berbicara berkenaan dengan e-dagang. E-dagang, okey. Media sosial dan e-dagang yang digabungkan bagaimana? Kita dengar kan platform tu dah ada banyak isu. Jadi bagaimana negara Malaysia? Betul. Apa baik, apa buruknya, apa impaknya kepada para peniaga fizikal kan? Akan kita sembangkan bersama dengan anda seketika nanti. Terus bersama kami di Malaysia Hari ini. Pemasaran bertujuan untuk mempromosi atau mengiklankan produk atau perkhidmatan kepada pengguna. Konsep pemasaran berkembang pada setiap tahun dengan permulaan pada tahun 1450 melalui percetakan. Seterusnya, memasuki pengiklanan di majalah, akhbar radio dan tentunya televisyen pada 1950 dan juga papan iklan. Inovasi telepemasaran secara berhubung terus diperkenalkan pada tahun 1970-an. Lonjakan perubahan ketara bermula apabila memasuki era digital melalui penggunaan komputer, kemudian telefon bimbit dan akhirnya internet yang diperkenalkan pada pertengahan 1990-an. Sejak itu, ledakan demi ledakan konsep pemasaran berlaku melalui kewujudan laman web, media sosial dan peranti pintar sehingga kadangkala sukar untuk mengejar kepesatan teknologi yang terlalu pantas.
dan terkini sudah tentu memasuki era e-dagang. Senario yang berbeza mengikut arus masa ini perlu diadaptasi oleh masyarakat. Perubahan kecenderungan kuasa membeli pengguna untuk memilih sama ada melayari platform e-dagang atau ke kedai secara fizikal. Saya adalah orang tradisional. Saya lebih suka pergi ke kedai-kedai untuk melihat sendiri produk yang saya nak. Tetapi kadang-kadang saya akan gunakan online juga. Atas faktor saya tak suka crowded dan juga mudah dan murah sedikitlah. Macam Pak Cik ni suka cari yang saiz besar. Jadi kawasan sini ada satu tempat tu namanya saiznya banyak yang besar. Kemudian bersesuaianlah dengan kita orang tua kan macam tu. Saya lebih prefer di online shop lah. Sebab online shop ni dia first harga dia usually lagi murah. And then saya tak perlu nak gerak ke mana-mana lah. Senang saja. Baru-baru ini, Indonesia bertindak untuk menyekat sebuah platform e-dagang yang terkandung di dalam media sosial. Ini kerana ada perubahan ketara sektor perniagaan di negara itu dan antara sebab tindakan ini dilakukan adalah bagi melindungi peniaga luar talian kerana persaingan tawaran harga. Secara realiti, semakin ramai membuat pembelian dalam talian, semakin kurang sambutannya di deretan kedai atau sebaliknya. Jika benar, pemboleh ubah ini secara tidak langsung turut memberi kesan kepada premis perniagaan. Rata-rata peniaga yang ditemu bual cukup terkesan dengan perubahan kuasa membeli pelanggan. Juga bagaimana para peniaga ini berasimilasi dengan pola pemasaran yang terkini. Memang terjejas kerana online ni kadang tu kerajaan tak dapat keuntungan. Kebanyakan online yang ada ni kalau segi pakaian apa semua kebanyakan warga asing yang buat. Dan peniaga-peniaga tempatan banyak terjejas secara online ni. Kerajaan tak ada keuntungan langsung dari online ni. Online ni patut ditutup lagi baik. Akak pun nak minta perkara yang sama dibuat kat sini sebab menjejaskan perniagaan kita. Memang betul-betul terkesanlah sebab semenjak ada online ni kita meniaga pun slow, orang pun dah tak ramai sekarang datang berbelanja. Nah, haramkan tu tak tahu nak cakap macam mana tapi memang terkesan sangatlah kalau perniagaan online disebabkan perniagaan online orang tak turun ke jalan. Kita orang peniaga kecil macam ni terjejas. Malaysia juga dikatakan sedang memperhalus tindakan itu. Banyak sudut yang perlu diambil kira. Media sosial dan e-dagang, kedua-duanya membawa peranan yang berbeza. Namun adakah kedua-dua peranan itu perlu digabungkan di dalam satu pelantar atau perlu ada perbezaan fungsinya? Dan bagaimana platform jualan secara e-dagang memberi kesan kepada peniaga luar talian untuk meneruskan kelangsungan perniagaan mereka? Ya, kembali bersama kami di Malaysia hari ini dan itulah perbincangan yang kita nak kongsikan untuk anda berkaitan dengan e-lubuk emas ini. Dalam konteks ini adalah media sosial dan juga platform e-dagang ini ada yang disatukan, ada yang berbeza tapi fungsinya sama iaitu untuk berniaga dan kadang-kadang mengacau pasaran secara fizikalnya. Tapi tak boleh dinafikan Farihah, memang menuju ke peredaran zaman ini one way forward jugalah dalam pemasaran, dalam marketing dan perlu dihadapi oleh semua peniaga dan juga pengguna. Tapi bila kita melihat evolusi pemasaran ini, kita nak tengok juga adakah ini kita nak ada satu situasi penyelesaian macam win-win situation kepada negara, kepada pemain industri kecil sederhana. Dan bagaimana pula dengan keadaan ekonomi sekarang kita dapat tingkatkan kehidupan orang yang terkesan dengan sebabkan COVID-19 dan sebagainya melalui e-dagang ini. Kita nak terus bersama dengan tetamu kita hari ini. Ini dia Khairul Anwar Mat Khalid merupakan perunding pemasaran digital. Ya, terima kasih sudah bersama kami. Terima kasih. Tadi kita dah saksikan satu laporan panjang itu. Mungkin sebagai permulaannya ini melihat kepada e-lubuk emas ini, platform e-dagang dan juga media sosial selaku seorang perunding. Bagaimana menghadapi kepesatan pembangunan revolusi pemasaran terbaru ini? Adakah ianya memberikan satu kelebihan atau kekurangan kepada industri kita ini? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terlebih dahulu terima kasih kepada MHI atas undangan pada hari ini. Kalau mengikut daripada perkembangan global, sebenarnya dunia online ataupun digital ni adalah sesuatu perkara yang kita tidak boleh nak elak. Dia berkembang bukannya dalam negara saja, dia adalah satu fenomena seluruh dunia. Jadi benda ini sebenarnya membuka peluang ataupun memberi ancaman adalah terpulang kepada
sama ada individu ataupun kata satu komuniti ataupun kepada negara. Sebab antara puncanya setiap perkara yang kita lakukan dalam dunia online ni melalui platform-platform yang tertentu dan setiap platform ini ada pemilik dia. Jadi kita kena berbalik kepada asas dia, siapakah pemilik itu? Adakah pemilik platform itu adalah warga tempatan ataupun warga luar negara? Dan adakah polisi-polisi ataupun perkembangan yang berlaku atas platform-platform tersebut mampu mengganggu-gugat sesuatu komuniti itu terpulang kepada tindakan ataupun pandangan sesebuah masyarakat itu. Tadi kita dah dengar juga segelintir daripada peniaga-peniaga kecil kan, bagaimana mereka sangat terkesan dengan adanya perniagaan dalam talian ni kan. Jadi tadi Cik Khairul juga kata kita tak boleh lari berkenaan dengan digital ni. Jadi adakah sebenarnya mereka di luar sana yang masih melakukan perniagaan secara fizikal ini perlu berubah sepenuhnya kepada dalam talian? Okey, dia gini. Ada satu pepatah dululah yang menarik dalam bidang pemasaran ni. Berubah ataupun kamu diubah. Jadi perkataan ini, klaus ini adalah terkait rapat dalam dunia digital. Kita balik pada zaman, kalau teknologi lain lah, kita lari sikitlah topik. Kalau kata dalam kenderaan lah, dulu manual. Sekarang ni semua nak auto. Ada setengah orang tak selesa dengan auto, nak manual, tapi dia tak boleh nak ni. Jadi berbalik pada dunia digital ni, sebenarnya peniaga-peniaga kecil sekalipun dia kena mengadaptasi, kena embrace perkara ni. Cuma dari segi persaingan tu kita tak boleh nak kata apalah, sebab persaingan ni dalam dunia online ni dia dunia terbuka. Benda ni kadang-kadang kita kena rujuk balik, kena kata orang tu tekan break sikit, tengok dari segi aspek bagaimana polisi kerajaan, bagaimana mungkin bantuan-bantuan latihan ataupun perkara-perkara asas yang membolehkan, yang membantu peniaga-peniaga kecil ni untuk dia bertindak. Setidaknya dia dapat menggabungkan physical business dan online. Kita tak semestinya online ni sampai nak berniaga ke luar negara. Kita jangan fikir konsep dagang yang besar. Tetapi dalam konsep yang kata orang ni peniaga kecil, mungkin perniagaan online ni dapat mengekalkan dia punya prospek pasaran dia di dalam komuniti setempat. Setidaknya dia boleh bergerak, dia ada gerai. Dalam waktu yang sama, gerai dia mungkin boleh buat live ke, dia boleh buat perkara yang dapat dilakukan sebab perkara ini adalah perkara zaman sekarang. Trend sekarang. Sebab kebiasaan orang akan merintih, dia nak balik kepada zaman dulu. Bukan kita kata zaman dulu tidak bagus, tetapi kita pun membesar setiap masa perubahan itu berlaku. Dan melihat kepada perlu dilalui kedua-duanya, sebab apa salahnya untuk ada fizikal dan juga chat online ni. Tapi kepada asasnya saya nak tanyakan tentang konsep e-dagang dan juga media sosial ni, sebab negara jiran juga mengambil satu keputusan drastik untuk terus mengharamkan sebuah platform media sosial ini daripada ada kedainya kerana mengganggu peniaga-peniaga dalaman ini. Berbalik kepada usahawan tempatan ini, macam mana sebenarnya circle itu berlaku dalam perniagaan e-dagang ni sendiri? Okey, dia e-dagang dan social media ni. Saya nak throwback sikitlah. Sekitar awal dekad milenium, maksudnya antara tahun 2000 hingga 2010. Dalam pertengahan tu adalah satu fenomena dia panggil website, laman sesawang. Kami dalam bidang pemasaran ni pernah cakap, kalau kata peniaga-peniaga ni pun dah mula sedar, setiap perniagaan ni perlu ada website, sebab website ni adalah satu extension pada perniagaan dia yang boleh dicapai 24/7, maksudnya 24 jam 7 hari seminggu kepada pasaran sama ada tempatan atau luar negara. Dan daripada website ni kan, kadang macam laman sesawang ni dia ada homepage, dia ada dia punya about us, ada konten apa semua kan, ada blog. Dan dari situ juga ada setengah kedai perniagaan yang ada produk. Dia buka satu lagi extension dipanggil e-commerce. Laman e-dagang. Kadang-kadang dalam website ni kita buka depannya tu produk. Dan dia punya about us kecil je belakang dia. Jadi ini adalah permulaan zaman e-dagang. Sebuah perniagaan tu boleh extend dia punya premise tu di dalam bidang online, tapi benda ni melibatkan kos. Dan dari situ pula ada juga pihak lain, organisasi ataupun founder yang membuka satu laman e-dagang yang besar. Dan disediakan dalam tu dipanggil marketplace, di mana dia membuka peluang kepada peniaga-peniaga lain untuk bersama-sama dengan dia
berdagang di marketplace tersebut. Okey, disediakan platform tu Platform ni sekarang ni benda ni dah lama sebenarnya. Tetapi dalam Malaysia ni sekarang dah jadi satu fenomena barulah. Fenomena yang kata baru tak barulah juga, tapi dah memang berkembang. Jadi peniaga tadi selain daripada mempunyai kedai dia sendiri, sama ada fizikal, online, dia juga berpeluang untuk extend dengan kedai ni tadi, join, mendaftar di bawah sebagai seller di bawah sesuatu platform e-dagang yang besar ni. Join dalam marketplace marketplace ni tadi. Jadi perkara ni sebenarnya marketplace ni setakat ni yang saya tahu kebanyakannya untuk daftar free. Betul. Dan juga dari sini juga kadang-kadang dia ada buka peluang-peluang kalau kita tak ada produk kita boleh terlibat sebagai affiliate. Affiliate ni maksudnya kita sebagai ejen jual yang mendapat komisen daripada setengah produk. Tetapi bila bersebut tentang marketplace ni, dia adalah satu pasaran terbuka. Sebab pemilik marketplace ni kebiasaannya bukannya daripada warga tempatan, bukannya daripada kita pergi pada social media pula. Social media pun ada marketplace-nya kan. Social media ni revolusi dia fenomena dia bermula lebih kurang dalam tahun 2008, 2009 macam tu dah satu fenomena lah, 2010, 11 di mana asal tujuan yang diperkatakan social media ni adalah untuk connecting people. Dan social media ni lah setiap orang dia adalah satu fenomena di mana dia melibatkan direct kepada individu. Kalau e-commerce ni pada peniaga, pada ni. Tapi sesiapa pun boleh memiliki akaun social media. Bila orang memiliki akaun social media ni, mula dari situ connection, jumpa kawan lama lah, kadang-kadang kawan 10 tahun lepas SPM tak jumpa. Ini asas je. Tetapi di sebalik itu, pemilik social media ni melihat potensi yang ada di situ. Dari mana dilihat ni? Daripada peniaga-peniaga yang ada dagang, ada apa ni semua yang meniaga ni, yang orang yang usahawan-usahawan tak niaga ni, dia nampak social media ni bukan sekadar connecting people secara mara, tetapi dia melakukan satu macam konten dari situ, storytelling, dan dia linkkan dia punya website di situ, dia linkkan dia punya e-dagang di situ, dia linkkan apa semua untuk komuniti dia. Dia dapat kumpul satu komuniti. Tak kiralah kawan sekolah ke, kawan kedai dia ke, customer ke apa ke, dalam satu tu dah jadi benda tu jadi satu medan sosial yang bukan sekadar bersosial. Tapi satu kata orang ni social and commerce. Jadi dari situlah sebenarnya social media ni pun dia berniaga juga. Jadi nampak peluang, dia buka marketplace. Setiap social media pun lepas tu macam berjangkit semua nak ada. Dia ada juga platform dia tu kan. Platform dia. Yang difahami kalau apa yang dicakap, apa yang dikongsikan ini macam ini antara kebaikan dia. Yes. Kan? Ya betul. Kita nak tahu juga mungkin ada setiap benda ada pro and cons. Betul. Dari segi kekurangannya bagaimana? Adakah menjadi satu ancaman kepada peniaga ekonomi negara ke ataupun bagaimana? Okey. Bila social media ni tadi berkembang, kami sebagai kalau orang pemasaran lah, kita melihat ini sebagai satu peluang. Sebab peluang mendapat pendapatan. Kadang-kadang orang yang macam student, dia pun sekadar share content dia boleh dapat income. Sikit banyak pun lepas duit minyak motor. Jadi benda ni sebagai satu peluang. Tetapi benda ni dia jadi satu ancaman bila mana marketplace yang ada ni bukan didominasi sekadar oleh pengusaha-pengusaha tempatan. Dia terbuka. Sebab dia open market tadi. Open market. Dan kita sebagai consumer, kan selalu orang cakap pelanggan perlu bijak memilih. Jadi kita bijak memilih, kita pilih yang murah dan berkualiti. Bila kita pilih murah dan berkualiti sesuatu barang ni kadang-kadang, dan dia bukan dipromosi oleh orang luar. Kadang-kadang oleh affiliate ni, oleh influencer, kan? Kadang-kadang influencer, KOL, key opinion leader, dia nampak peluang, dia nampak produk ni bagus, mungkin dia dah beli, dia rasa benda ni dia boleh side income, dia boleh jadi affiliate. Jadi ramai orang warga tempatan ni yang membeli produk tanpa menyedari produk-produk yang dia beli ni, platform-platform yang digunakan ini adalah bukan kepunyaan di dalam negara kita, tempatan. Dan daripada situ kita tak sedar peniaga-peniaga online yang peniaga-peniaga fizikal ni disisihkan kerana produk dia mahal. Kita tak boleh salahkan juga. Sebab peniaga fizikal ni dia melibatkan logistik, melibatkan sewa tapak, pelesenan dan sebagainya kan. Jadi benda ni memang tidak boleh nak kata no. Kita tak boleh nak salahkan siapa-siapa dalam perkara ini. Sebab perkara ini adalah secara ringkasnya macam mana nak mengharmonikan perkara itu supaya kita juga membantu ekonomi tempatan. Perkara ini sebenarnya dia kena
satu polisi kerajaan jugalah yang perlu mengharmonikan perkara ini. Maksudnya satu polisi yang mungkin tidak membunuh peniaga-peniaga online dan juga satu tidak juga kata orang tidak dapat membantu, at the same time dapat membantu peniaga-peniaga fizikal ni, mungkin dari segi latihan, mungkin dari segi pendekatan yang lebih holistik. Maksudnya kalau kata peniaga-peniaga kecil ni, mungkin ada satu agensi ataupun pihak yang boleh membantu secara one-to-one ataupun secara yang ada cara-cara dah, sebab dari segi macam institusi pun sekarang ni ada macam academic industry. Jadi mungkin ada satu pendekatan bridge yang boleh membantu dia. Tak apa, you go on, you buat physical, tapi pada you buat physical ni, you boleh buat online. Dan juga dalam waktu yang sama, cara kita macam mana nak menyekat kemasukan produk-produk luar ni, mungkin ada segi algoritma. Kita pun ramai juga orang-orang IT expert yang mungkin boleh menyekat benda-benda itu kan. Bila kita dalam algoritma ni dipanggil macam search engine optimization, apa semua. SEO bila benda ni carian, kita dulukan je produk-produk yang mana yang Malaysia punya. Boleh. Itu semua boleh dilakukan. Itu semua boleh dilakukan. Sebab kita dah menuju ke dunia digital kan, maknanya perlu ada benda itulah. Ya, betul. Kan? Untuk memastikan keselamatan juga kan. Baik. Terima kasih banyak-banyak apa yang dikongsi oleh Cik Khairul Anwar Mat Khalid, merupakan perunding pemasaran digital, 12 tahun pengalaman beliau. Terima kasih. Moga-moga adalah manfaat juga kita dapat hari ini. Betul. Sekarang kita nak kongsikan juga ada komen-komen, sebab ini pastinya menarik perhatian ramai yang berkongsi kisah mereka berkenaan e-lubuk emas ini dari Amin Nuruddin. Fariha. Memang perniagaan online jejaskan perniagaan fizikal, tapi in term of memudahkan lebih baik belian online, kerana kadang-kala barang dijual sama dari segi bentuk dan kualiti. Selain harga lebih berpatutan dan tidak perlu keluar membeli belah. Okey, Ismail Bilal cakap ada baiknya ada buruknya e-dagang. Saya beli barang yang tertentu saja, ada juga barang e-dagang yang bermasalah. Terutama saiz pakaian, ada juga indah kabar dari rupa. Betul, setiap perkara ada pro and cons-nya. Jadi kita sebagai pengguna bijak memilih, dan sebagai peniaga juga perlu sama-sama masuk ke dalam scene ini untuk terus kekal relevannya. Baik. Okay. Kita akan berehat seketika, sekembalinya nanti kita akan berbicara lanjut berkenaan dengan ini dia SST atau GST. Betul. Ini adalah lanjutan daripada bajet ataupun pembentangan belanjawan 2024. Akan bawakan bersama dengan seorang tamu istimewa, terus bersama dengan kami di Malaysia hari ini. Baik, kembali semula dalam Malaysia hari ini. Kita nak bicara lanjut berkenaan dengan SST atau GST. Pastinya sebagai rakyat Malaysia kita dah dengar belanjawan 2024 tu kan. Jadi kita nak tahu juga bagaimana sebenarnya apa yang terbaik sebenarnya kerajaan akan lakukan demi kebajikan rakyat. Betul. Dan ini pembentangan belanjawan yang besar juga peruntukannya yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga selaku Menteri Kewangan. Dan untuk itu kita bawakan tamu yang istimewa untuk berbicara berkenaan dengan SST ataupun GST ini, Datuk Seri Ahmad Maslan, Timbalan Menteri Kewangan 1. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fariha dan Hanif serta semua yang menonton Malaysia hari ini. Salam perpaduan, salam Malaysia Madani. Dan mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah SWT. InsyaAllah. Malam tadi saya ke Axiata Arena. Ramai, hampir setiap inci ada dipenuhi. Dan diberitahu hanya 48 jam notis, maka dikumpulkan sebegitu ramai. Malaysia bersama dengan Palestin. Ia adalah satu usaha yang cukup baik. Perdana Menteri memberikan ucapan yang cukup bernas dan cukup berani. Kita berada bersama Perdana Menteri dalam usaha untuk kita membantu rakyat Palestin yang telah ditindas sejak tahun 1948. Dan kejadian pada 7 hari bulan 10 itu adalah tindak balas mereka terhadap kezaliman yang begitu lama dan panjang sejak tahun 1948. Tanah mereka dijajah daripada kawasan yang cukup luas, sekarang hanya cukup tempat yang terlalu kecil untuk mereka hidupnya. Tapi hari ini kita nak berbincang tentang belanjawan 2024. Betul, Datuk Seri. Itulah mungkin kita nak kongsikan terlebih dahulu secara dasarnya pembentangan belanjawan ini, melihat kepada apa yang dibentangkan tempoh hari. Bagaimana Datuk Seri melihat sendiri? Ya, ia adalah belanjawan yang terbesar dalam sejarah. 303.8 bilion ringgit untuk belanja mengurus, 90 bilion ringgit untuk belanja pembangunan. Jadi apabila kita campur 393.8 ribu juta ataupun 393.8 bilion ringgit. Tahun ini perbelanjaannya 388.1. Jadi tahun depan
393.8. Jadi peningkatan belanjawan dan apabila belanjawan itu adalah belanjawan yang terbesar, bajet yang terbesar, maka bantuan untuk rakyat juga terbesar. Ini yang menarik. Antaranya siapa-siapa yang dapat sumbangan tunai rahmah boleh terus update tahun depan sepanjang tahun kita beri peluang sumbangan tunai rahmah ini daripada 8 bilion ringgit kita tingkatkan jadi 10 bilion ringgit. Daripada hanya 8 juta rakyat yang dapat kita tingkatkan kepada 9 juta rakyat yang dapat. Dicampur suami isteri, lebih kurang 60% pada rakyat Malaysia yang dewasa akan mendapat sumbangan tunai rahmah yang begitu banyak. Selain daripada itu, kita ada sumbangan asas rahmah SARA, kita naikkan daripada 6 bulan dapat RM100 sebulan kepada 12 bulan dapat RM100 sebulan, tunjuk kad pengenalan dan boleh membeli barang keperluan. Dan kita naikkan daripada 220,000 untuk kumpulan yang miskin itu kepada 700,000 orang. Sumbangan tunai rahmah dan juga sumbangan asas rahmah. Yang orang bujang pula daripada RM350 kita naikkan jadi RM500 sumbangan asas rahmah. Dan hujung tahun ini pada bulan 12 kita akan bagi 10 juta rakyat Malaysia dengan RM100 seorang kepada 10 juta rakyat Malaysia, jumlahnya 1 bilion ringgit dalam program apa yang kita panggil sebagai e-tunai rahmah, e-wallet kepada 10 juta rakyat Malaysia. Itu pastinya dapat membantu rakyat juga dalam kita menjadi survivor dalam ekonomi sekarang ni, kos hari hidup dan sebagainya, Datuk Seri. Tapi dalam belanjawan 2024 juga, Datuk Seri, isu utama yang diketengahkan masa pembentangan iaitu berkenaan dengan kenaikan SST dari 6% kepada 8%. Kan? Okey. Dan ini juga membawa perbandingan bahawa dengan kalau ada GST yang akan dikatakan boleh diturunkan sampai 4% pula, Datuk Seri. Dan dengan ada tu boleh menjana hasil untuk negara tanpa membebankan rakyat. GST, SST. Pada tahun 2015 kita laksana GST. Sebelum itu ada SST. SST ada 2 cukai, iaitu sales tax atau cukai jualan dan satu lagi ialah service tax atau cukai perkhidmatan. Jadi daripada 2 cukai kita tukar kepada 1 cukai. GST, Goods and Services Tax. SST itu 10%. Kita tukar pada GST 6%. 10 turun pada 6. Tetapi dalam komponen SST itu ada cukai perkhidmatan 6%. Ini yang dinaikkan jadi 8% kecuali restoran, kecuali telekomunikasi kita tak naikkan kepada 8%. Jadi ini yang nak difahamkan penjelasan kepada rakyat bahawa cukai SST ada 2. 6% dan 10%. Cukai GST ada 1. Hanya 6%. Yang akan dibuat pada tahun depan, 6 itu nak dijadikan 8. Bayangkan kalau kita masih ada GST, tidak ada 10%, hanya ada 6%. Tidak ada 8%, hanya ada 6%. Jadi kita sebenarnya membuat keputusan yang silap apabila kita memansuhkan GST. Ini kerajaan pada 22 bulan Tun Mahathir, dia membuat keputusan yang salah. Sepatutnya diteruskan GST supaya kita tidak ada masalah untuk mendapatkan keuangan. Dan supaya kita hanya 6%, tak adalah kita nak naikkan 10 dan 8%. Jadi pada saya yang penting tentang GST ini ialah komunikasi kerajaan yang berkesan untuk memberikan kepahaman pada rakyat. Rakyat sebelum itu tidak tahu ada SST. Tiba-tiba mereka dikenakan GST. Sekarang ini patah balik pula pada SST. Jadi segala perkara ini perlukan terus berkomunikasi dengan rakyat dengan pelbagai kaedah supaya rakyat lebih memahami bahawa 173 daripada 193 negara dalam dunia ataupun 90% daripada negara dalam dunia telah melaksanakan dan sedang melaksanakan VAT GST ini. Takkanlah 173 atau 90% negara itu silap. Mereka tidak mungkin silap kerana di sebuah negara itu ada pakar-pakar ekonomi, ada bank negara masing-masing, ada Kementerian Keuangan masing-masing yang buat kajian berpuluh-puluh tahun untuk memilih sistem cukai manakah yang terbaik, dan mereka membuat keputusan 90% pada negara dalam dunia membuat keputusan bahawa GST, VAT yang terbaik bukan SST. Baik, Datuk Seri,
cakap tentang pakar-pakar ekonomi dan juga pemain-pemain industri ekonomi ni, ada juga pendapat selepas tangan bajet ini berkenaan dengan SST, mungkin GST akan dikembalikan, kalau tidak kepada belanjawan 2024, mungkin pada 2025 ataupun 2026. Perdana Menteri telah menyebut bahawa kita nak mengadakan apa yang dipanggil sebagai subsidi bersasar terlebih dahulu. Sekarang ini kita buat subsidi tersasar. Kita menurunkan harga minyak. RM2.05 adalah harga minyak yang terendah, antara yang terendah dalam dunia di Malaysia, RON 95 ini. Setuju. Kalau kita banding dengan Singapura, RM10.08 1 liter. Yeah. Kita RM2.05. Kemudian di Indonesia RM4.45, di Thailand RM5.99, di Arab Saudi, negara pengeluar minyak yang terbesar dalam dunia, RM2.94. Okay. Kerajaan Malaysia adalah kerajaan terbaik, antara yang terbaik dalam dunia dalam konteks menurunkan harga minyak. Okay. Terbaik dalam dunia dalam konteks menurunkan harga minyak, RM2.05 sahaja untuk RON 95. Kita tak apalah rakyat tak ucap terima kasih, itu tak apalah. Tetapi apa yang kita nak maklumkan di sini bahawa pada tahun hadapan mereka yang kaya 10% teratas itu kemungkinan tidak akan dapat lagi minyak RM2.05 ni. Right. Mungkin mereka membayar harga yang sebenar minyak itu. Tetapi mungkin 90% pada rakyat akan terus dapat. Cuma yang kaya itu tak dapat. Dan satu lagi ialah rakyat asing yang ada di Malaysia 3.5 juta orang itu, kita harap tidak diberikan jugalah subsidi, dan begitu juga rakyat negara jiran tidak juga patut menerima subsidi. Subsidi ini bukan hanya RON 95. Okay. Malaysia ni negara yang antara yang tertinggi subsidi di rantau ini, 81,000 juta ringgit. Bayangkan kalau 81 bilion itu kita buat pembangunan untuk negara, alangkah bahagianya negara ini, tetapi terbakar hangus 35 juta dengan subsidi RON 95, subsidi diesel, subsidi gas memasak, subsidi elektrik, segalanya itu diberikan kepada rakyat. Dan kita harap rakyat memahami bahawa ada perkara yang boleh kita terus berikan, ada perkara yang kita perlu sasarkan kepada orang yang hanya layak menerima. Mana ada dalam dunia orang kaya dapat subsidi? Hanya di Malaysia. Subsidi untuk orang M40, B40. Subsidi adalah untuk orang miskin, bukan subsidi untuk orang kaya. Malaysia melaksanakan dasar subsidi yang terbalik. Orang kaya lebih banyak dapat subsidi daripada orang miskin. Ini adalah satu perkara yang perlu diperbetulkan. Orang miskin cuma ada motosikal kecil, maka subsidi RON 95-nya amat kecil. Orang kaya ada berpuluh-puluh kereta dan kenderaan. Semua dapat subsidi RON 95, berpuluh-puluh kenderaan itu. Jadi orang kaya itu dapat lebih banyak subsidi daripada orang miskin yang hanya naik motosikal. Jadi perkara ini perlu diperbetulkan. Jangan kita melakukan perkara yang salah dan memerlukan political will untuk melaksanakannya. Dan subsidi bersasar ini bermula dari tahun depan, Datuk Seri. Tahun depan. Tahun depan. InsyaAllah. Baik, kita percaya bahawa kerajaan akan sentiasa memikirkan dan melakukan usaha untuk memastikan bahawa rakyat juga terbela dari segi pembangunan ekonominya, Datuk Seri. Ya, Datuk Seri. Selesai, Datuk Seri. 10 minit. Datuk Seri dah habis semua luar. Baca pantun. Baca pantun, okey. Satu pantun. Last, boleh ya? Silakan, Datuk Seri. Bersama kawan selalu bersukan. Gaya terkini hidupnya mesra. Belanjawan terbesar dibentangkan. Ekonomi madani majukan negara. Satu lagi. Okey, silakan. Bukan roda tetapi kincir. Air disauk penyambung hayat. Tidak ada sesiapa yang tercicir, manfaat untuk semua rakyat. Kepada siapa yang ingin lebih lanjut tentang mengetahui tentang belanjawan, rujuk kepada portal Kementerian Kewangan di www.mof.gov.my. MOF, Ministry of Finance, GOV, Government NY Malaysia. Betul, Datuk Seri. Mandi atas antap, mantap. Okey, terima kasih banyak ucapkan. Daun selasih daun kayu, terima kasih, thank you. I love you. Okey. Okey. Terima kasih banyak diucapkan buat Datuk Seri Muhammad Maslan, Timbalan Menteri Kewangan 1. Sungguh indah pantun yang dilantunkan. Baik, kita nak berehat seketika, penerbit Menara Bisik. Okey, kita jumpa selepas ini. Okey.
Okey, kita dah berhujung MHI. Maksud dah penghujung sekejap je. Okey, kita kongsikan. Okey, kita kongsikan berkenaan dengan Karnival Jom Heboh Johor Bahru. Jangan lupa untuk bersama dengan kami 27 Oktober hingga 29 Oktober di Padang ANB Angsana Johor Bahru Mall mulai 9 pagi. Banyak sangat aktiviti. Macam-macam lah Ada booth menarik yang wajib singgah, ada booth Sensodyne, jenama ubat gigi popular untuk gigi sensitif. Anda juga boleh uji sensitiviti gigi anda secara percuma dan semestinya banyak promosi dan tawaran hebat menanti anda. Jadi jumpa anda semua di sana. Right. Fariha berada di sana kan? Saya Anim, rakan-rakan lain selebriti seperti Hafiza Sabjahan dan juga Fatin Hamimah. Jangan lupa untuk bersama kami di sana. Asri pembaca berita pun ada. Ada. Okey. Nanti esok topik yang menarik ini berkenaan dengan PLKN 3.0. Alumni. Oh ya, alumni. Betul. Mantap ah. 2006 mantap. Okey. Jadi apa kebaikannya, sejauh mana pelaksanaannya membantu belia negara? Esok kita akan bincangkan di Malaysia hari ini. Baik, terima kasih. Jaga diri.